pasti Y. Sama juga, tapi kita kena belah graf kat bahagian atas ni. Contohnya yang saya buat color merah tu. And then once nak start integrate, dia akan kena buat linear tolakkan dengan curve. Function tu akan jadi lagi panjang lah. Boleh dia selesai, awak still akan dapat jawapan yang sama. Cuma saya tak buat macam tu. Sebab if we depend on x-axis, kita akan buat macam yang ni lah. So, color kuning punya region, curve, tolak paksi. So, melibatkan satu curve je. Color hijau pun linear function, tolak paksi. So, dia pun sama, melibatkan satu function je. So, easier untuk integrate. Okay. And then, sebab tu kita decide nak depend paksi X. After that, kita ada problem kat sini. Kat tempat saya buat dot tu, color belah tu, kita ada problem sebab tak tahu limit tu berapa kat situ. So, same as before, kalau kita nak cari limit on x-axis, susun Y sebagai tajuk lah. Jadikan Y as your main term and then solve your X equation. Kat situ akan dapat dua. X equal to 1. Another one will be X equal to negative 5/3. So, kena letak nilai yang logik sebab sini region tu positif. Kita pilih X equal to 1 lah. Okay, settle, awak dah boleh start lah integrate. So, region yang first color kuning will be from 0 up to 1. Function kita yang curve ni je, so x squared plus 3 lah kat sini. And then, function kedua yang awak langgar kat situ ialah paksi. So, paksi letak kosong. That's gonna be your first function. First region. Okay, moving on, second region yang color hijau ni. So, from 1 up to 7. And then, kita langgar linear ni. Graf linear ni, so maksudnya kita kena rearrange lah kat situ. Awak akan dapat negative 2x plus 14/3. So ada kat situ lah negative 2x plus 14/3 from 1 up to 7. Sama juga function kedua yang awak langgar ialah paksi, so minus 0 dx. Okay. So, after that, awak dah boleh ni saya tulis balik je yang kita dah ada tadi. Biasanya kalau exam ke assignment ke, markah akan ada kat sini lah. We choose the correct function with the correct limit, that's your first mark. And then for the second function, correct function with the correct limits. That one gonna be your second mark lah. And then independently integrate function, kat situ ada markah. Substitute all the limit, ada markah lagi. And then final answer. Basic lah, kalau area yang biasa macam ni, the calculation itself would be 6 marks. Markah dia je 6. Markah sketching graph tadi lain, biasanya 3. So kalau macam tu, total 9 markah. Area dia memang markah yang banyak. Kalau lagi complicated awak nak integrate, lagi banyak lah markah dia. Okay. Kita settle untuk soalan area. Ada apa-apa nak tanya untuk area? Boleh, Miss. Tak ada? Okay je? Alright. So, kita proceed dengan our LO today. So, for our lesson today, kita nak proceed last part of chapter 1. We want to find the volume. Kalau semalam kita cari area, hari ni nak cari volume. Konsep dia lebih kurang je, dia ada berbeza sikit kat bahagian formula je. Okay. So when it comes to volume, kita kena imagine graph yang kita akan shadedkan tu, bounded region tu, dia akan rotate about, ada beberapa degree lah yang dia akan bagi tahu dalam soalan. Most of the time dia akan bagi tahu is rotate about 360 degree lah, dia pusing satu revolve tu. One complete revolution akan dapatlah shape. Ni just one of the example lah. Contoh kalau kita ada graph straight line yang macam ni, pusing 360, awak akan dapat bentuk silinder. And then kalau graph linear, pusing awak akan dapat bentuk cone. And then if we have quadratic graph, when it's rotate, awak akan dapat bentuk sphere. But then tak kisah pun sebenarnya, awak tak boleh imagine dapat bentuk apa pun, dia tak ada masalah sebab straight away kita nak integrate using formula. To just intro je lah. So, for volume, beza dia dengan area, first step still sama, awak still kena cari graph. Awak still kena sketch the graph, awak still kena determine the bounded region. Benda tu fix, sentiasa sama. Okay,
But then second step dia, kita dah jadi lagi senang because dalam soalan, in the question itself, dia akan mention dia rotate about x-axis or dia rotate about y-axis. If dia rotate about x-axis, maksudnya function kita semua dalam sebutan x. Limit pun kat pasti x. Kalau dia rotate about y-axis, then function everything would be in the term of y, your limit also on y-axis lah. So kat situ dia dah senang sebab kita tak payah pilih nak decide, nak depend on x-axis or y-axis. Okay, yang beza dia kat sini, when it comes to volume, awak mesti ada pi at the front. Nak letak pi outside integral pun boleh, tak ada masalah because pi is just a constant. And then nak cari function tu mesti awak squarekan. Itu je beza dia dengan area. Kalau volume mesti ada pi, and then function tu mesti awak squarekan. Barulah boleh dapat volume. So for example, kalau graf ni dia bagi kat situ, yang belakang ni dia tunjuk tolak kosong sebab kita tolak paksi lah. Sama je konsep macam semalam. Okay. Itu kalau contoh paksi X, yang ni pun samalah. Kalau contoh kat paksi Y, dia dah bagi tahu ya, rotate about Y axis. And then graf awak tu sama juga mesti ada pi. And then function tu awak squarekan. And then dapatlah jawapan. Okay. To summarize, kita ada guideline ni pun sama. Saya yang tambah, tak ada dalam nota, salin sendiri. So step number 1, same as before, you still have to sketch the graph. Sebab tu hari tu saya still suruh awak revise balik on how to sketch the graph, and then sama, you still have to determine the bounded region lah. Kawasan mana yang terperangkap tu penting. Bounded region. Kalau tak boleh tentukan kawasan yang terperangkap, then awak tak boleh nak pilih function. Dia bermasalah kat situ. Okay. So sketch the graph and then determine the bounded region. Shadedkan je lah, loretkan kawasan tu biar jelas, senang awak nampak kawasan mana yang awak nak cari. Okay. And then moving on to the second step, kita terus boleh determine the function and limits. Kat sini dah senang sebab dalam soalan akan bagi tahu nak guna Y ataupun nak guna X. So tak payah fikirlah, kalau dia cakap rotate Y, terus everything dalam Y. Kalau dia cakap rotate X, everything dalam X. After that, kita dah boleh start integrate the function. For the integration part, make sure awak mesti use the formula. Formula dia yang tadi telah ada extra pi and then the function itself must be squared. And then last part, awak dah boleh lah sublimit. Dapatlah volume. Sama, jawapan awak must be positif. Kalau awak kira-kira masuk limit tiba-tiba awak dah dapat jawapan yang negatif, dah tak logik, impossible to have negative volume, maksudnya sama ada limit awak salah ataupun function awak dah salah lah. Okay, that's 4 main step on how to find volume. Kita proceed straight away. Example 19, on how to find the volume of the solid form when the area bounded by the curve y equal to 1 over x. This is reciprocal graph. And then y-axis, y equal to 2 and y equal to 5 is rotated about the y-axis. Okay, yang kat sini tolong betulkan sikit, dalam soalan dia tertinggal is rotated to 360 degree lah. Dia tak beritahu dia pusing berapa banyak. Sebenarnya dia berpusing 360 kat situ. Okay. And then kita proceed terus step number 1. Same as before, you have to sketch the graph. So awak mulalah melukis. And then because we have 1 over x, this is reciprocal. Lebih kurang basic reciprocal lah. Tak ada apa-apa kat situ. Okay. Yang kedua, y-axis. Itu kawasan bounded dia nanti. Itu pagar kita. And the next one, y equal to 2 and y equal to 5. Okay. Settle.
Itu je yang dia suruh lukis. So from here, dia kata it's rotate about y axis. Dia nak pusing kat paksi y. So kalau kita nak pusing kat paksi y, it's obvious limit awak pun mesti limit kat paksi y. So dalam soalan ni dia dah bagi dah, senang, easier for you sebab limit is already on y axis. Kita tak payah cari dah. But then problem kita kat function. Function must also be in the term of y. Dia dah bagi y equal to 1 over x. You have to rearrange lah. Maksudnya kat sini function dia akan jadi x is equal to 1 over y. So based on the condition of the question, kita nak determine the bounded region. Kalau ikut yang situ, yang terperangkap awak memang nampak kawasan atas je lah kan. Kawasan bawah tu dia tak terperangkap sebab tak ada limit kat paksi y. So inilah volume yang kita nak cari. Okay. So kita dah boleh start nak cari volume. So volume would be equal to, saya biasa letak je pi kat luar sebab tak nak menyerabutkan. So pi, and then kita nak start integrate. So limit kita from 2 up to 5. And then function yang kita jumpa pertama kat sini, your curve tu tadi, 1 over y. Be careful, it must be squared. Mesti ada square kat situ. And then function yang kedua kita jumpa kat sini is just a axis. Kat situ paksi, maksudnya kita tolakkan dengan kosong lah. Up to you, awak tulis boleh, awak tak tulis pun boleh kosong tu sebenarnya. Tak salah lah kalau tak tertulis. Okay. So kalau exam, sini markah pertama. You use the correct formula with the correct limit with the correct function. 3 benda tu dia akan check. Pi mesti ada lah. Kalau awak tak letak pi, dia terus pangkah je salah sebab awak takkan dapat jawapan volume pun. Okay. So now we simplify the function itself. So basically if 1 over y squared, kita akan jadi 1 over y squared je lah kat situ kan. And kita dah boleh start integrate. So 1 over y squared, be careful, jangan jadi ln. Ini ramai orang selalu buat salah sebab dia jadikan ln kat situ. Tak boleh sebab kuasa dia bukan negatif 1. Yang boleh jadi ln kalau kuasa kita negatif 1 je. So sekarang kuasa negatif 2, awak boleh integrate macam biasa lah. So this would be equal to negative 1 over y. Integrate macam biasa, kuasa tambah 1 divided by the new power. Alright, after that, biasanya markah kedua dia bagi bila awak simplify function. Kalau macam ni tak nampak simplify apa, kadang-kadang dia bagi markah, kadang-kadang tak bagi markah. Markah ketiga, integrate your function correctly. Markah keempat, substitute limit. So kat sini negatif tu ada, hati-hati nak bawa keluar pun boleh, nak tinggal kat dalam pun boleh, dia tak ada apa masalah. Saya bawa keluar biar senang sikit. So substitute the limit, we have 1 over 5 minus 1 over 2. So 1 over 5 minus 1 over 2 kita akan dapat 5. Negative 3 over 10, so negative ada kat luar. So final answer would be 3 over 10 pi. And since it's volume, dia akan jadi unit cube. So markah ke, tadi berapa lah markah? 1, 2, 3. Markah keempat, substitute limit. Markah kelima, jawapan akhir. Mesti ada pi, mesti ada unit cube. Cukup lah 5 markah kat situ. Campur lukis graf, ada lagi 3 markah normally, adalah 8 markah untuk basic volume. Jadi graf tu memang mesti lukis lah. Kalau soalan tu guided, dia akan first scan the graph dulu. Oh, okay. Kalau soalan tu tak guided, dia kata tak lukis graph, kadang-kadang tak ada markah lah kat graph tu. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, Miss. Macam senang je kan? Oh, senang semuanya. Bagus betul. Okay, Jadi kita senang lah. proceed.
Example 20. Calculate the volume. Sekejap dia punya ni. Cuma makan space. Tak apalah. Okay. So example 20, we have to let R be the region bounded by the curve y equal to negative x squared plus 1. Calculate the volume of the solid form when it is rotated. Sama juga, yang ni dia tertinggal lah. 360 tambah about x-axis. So dia dah bagi tahu this one rotate about paksi x. Okay. So dia dah bagi dah let R ni, kita nak kena cari volume of R lah. So kalau lukis graf tu better denoted lah sebagai R. Alright, so kita start lukis. Negative x squared plus 1 ni graf apa je sebenarnya? Kuadratik. Kuadratik. Dia ada negatif, so apa efek dia? Masam. Dia akan jadi graf masam lah, graf sedih kat situ. So plus 1 dia akan intersect at 1 lah. Graf saya macam tak berapa nak simetri, tak apalah. Okay. And then dia kata tadi bounded by the ni and then revolve about x-axis, maksudnya dia pusing 360 kat paksi x. So dia terbounded dengan paksi x lah. So, kawasan yang terperangkap, awak nampak obvious lah kat situ kan, semicircle tu. Okay, kita dah tahu kawasan terperangkap. Now kita nak start integrate. Tapi problem kita sekarang kita tak tahu limit dia berapa. So kat sini, tempat dia intersect ni, limit awak berapa. So you have to find lah. Sebab dia intersect kat paksi x samakan je lah y dengan kosong kan. So we have negative x squared plus 1 equal to 0. X squared is equal to 1. So x akan jadi plus minus 1. Maksudnya sini 1. Yang belakang ni negatif 1. And now kita dah boleh start integrate to find the volume. So inilah kawasan region R yang disuruh cari tadi. So volume of R in this case would be pi. Jangan lupa. Your limit is from negative 1 up to 1. And then kita start daripada atas sebab paksi x. Kita jumpa curve tu je. Dan memang function dalam sebutan x. So be careful kat sini mesti ada bracket because the whole function must be squared. The whole function square bukannya satu-satu tu awak square kan. Jangan begitu ngawak kat situ. And then minus second function that you encounter here would be the axis itself. So 0 squared. Once again I repeat. 0 tu sebab paksi. Kalau awak tak nak tulis pun tak apa. Okay. Next. Kita nak integrate the function. Because we have quadratic function yang kita squared, kita tak boleh terus integrate pakai rule biasa sebab kat dalam ni quadratic. So awak memang kena expand lah, kembangkanlah satu-satu. Macam yang awak dah belajar kat SEM 1, kembang cara cepat tu sangatlah membantu kat sini. So from here you gonna get x to the power of 4 minus 2x squared plus 1 dx. Ingat benda ni kena pakai rule. Saya tulis kat atas. A plus B squared is basically A squared plus 2AB plus B squared. Dia bukannya A plus B squared ni ramai sangat orang buat mengarut. Dia ambil satu-satu tu squared je. Ni yang selalunya berlaku lah. Ni yang betul. Yang kedua tu ajaran yang songsang lah. Mengarut je. Jangan buat benda macam tu. Nampak tak pandai. Okay. So now kita boleh start integrate one by one. Pi itself pun ada outside je. Dia tak ada effect tak ada guna integrate. So we will have x to the power of 5 over 5 minus 2x cube over 3 plus x. Dia very basic function yang awak boleh integrate satu-satu. Tak ada masalah pun kat situ.
Okay, proceed to the next step. Once you complete your integration, kita dah boleh masukkan limit. Tunjuk ya, lagi sekali saya ulang, tunjuk masuk limit ni satu-satu, itu markah jalan kerja. Walaupun katanya function awak dah salah ataupun awak careless semasa integrate, dia akan bagi markah kat bahagian substitute limit ni. Okay. After that, awak tekan je lah calculator. So, kat sini kita akan dapat berapa ni? 25 tolak 43 tambah 2. 16 per 15. Pi. Jangan lupa unit cube. Okay. Miss, yang ni tak boleh guna formula Spera. Formula Sfera. Sebab dia pusing jadi belatan kan. Oh, nak pakai formula sphere? Boleh. Jadi nanti dia jadi sphere je kat situ. Okay. Tapi, betul dia jadi sphere sebab sini radius dia 1. Sini pun radius dia 1 kan. So radius dia fix, betul lah. Dia kalau rotate tu nanti dia jadi sphere. Kalau tak nampak, tak apa. Integrate je. Boleh saya proceed? Boleh. Okay. Boleh, Miss, boleh. Part CX dah, part CY dah. Kita pergi next part. Example 21. Alright, so let R be the region bounded by the curve y equal to e to the power of x and x is between 2 up to 5. Calculate the volume of the solid form when R is rotated. Sama juga ayat dia tertinggal kat sini. 360 about the x-axis. So lagi sekali dia dah bagi tahu dia rotate kat part CX. So function mesti dalam sebutan x. Dia dah bagi ni, limit pun limit part CX. Dah senang lah. Okay. So just make sure awak tak hilang ingatan lagi on how to sketch the graph for exponent to the power of x lah. Saya rasa semua orang ingat lah lagi kan. Saya terus lukis je lah. And then it's from 2 up to 5. So kita ada 2 up to 5. So yang tengah-tengah tu daripada 2 sampai 5 akan jadi the bounded region. Okay. Next is rotate 360 about x-axis. So kita mesti datang daripada arah atas. Sama macam tadi lah lebih kurang kita akan jumpa the curve, exponent itself and then jumpa part C. Limit pun dah ready, kita dah boleh start terus integrate. So your R, volume of R in this case would be pi, jangan lupa that's the formula. Integrate from 2 up to 5 and then the first function that you encounter here will be exponent itself. So e to the power of x squared, jangan lupa mesti squared dalam function tu. Minus with the second function that you encounter here will be the axis itself. So 0 squared lah. Okay. Ini nak simplify dia jadi senang je lah. Tak perlu kembangkan je kan. Kalau ni awak terus darab je so dia akan jadi e to x. Rule indices hati-hati kat sini. Dia darab je. Saya tulis kat situ. Mana saya tulis kat atas ni. Ex. If you squared, dia akan jadi e to x. Awak just multiply. Dia bukannya jadi, ni ramai juga selalu student buat salah. Dia buat jadi ex squared. Dia ngarut dah kat situ. Okay.
So e to x you can straight away integrate, tak ada masalah. Jangan terconfuse, jangan salah je. Ingat rule, copy back, divided by, differentiate your power, here would be 2 and then ln base. Ln e tu tak nak tulis pun tak apa. Oh yang ni tadi saya nak ubah soalan dia sebenarnya. Sorry, terlupa. Tambah sikit dalam soalan. Calculate the, saya tambah perkataan, exact volume. Saya nak volume tu dalam nilai yang tepat. Nilai sebenar. Tak nak bunda-bunda. Okay. Settle the integration part. Now we just have to directly sub the limit. So kita akan dapat E 10 over 2 minus E to the power 4 over 2. Okay, here kalau kita nak dapatkan jawapan dalam nilai tepat, sebab saya saja ubah soalan tu nilai sebenar, kita dah tak boleh nak tekan kalkulator dah. Sebab E kuasa 10 ataupun E kuasa 4. Kalau awak tekan kalkulator akan keluar perpuluhan. Tak boleh lah. So, kena tinggal ni, try to simplify je kalau boleh. So, here, denominator dia sama. So, awak boleh factorize outside. Kita akan dapatlah pi over 2 E power of 10 minus E to the power of 4 unit cube. Biasakan practice lah. Juga kadang-kadang macam mana nak simplify jawapan as exact value. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia sukalah letak perkataan exact tu. Okay, ada apa-apa nak tanya untuk example 21? Tak ada. Boleh proceed? Kita macam laju je hari ni. Boleh. Okay. So, Boleh, Miss. tadi kalau tu dia just melibatkan satu function. Apa beza dengan belakang ni? Oh, tadi tu melibatkan satu function, lepas tu kita langgar paksi. Sekarang ni possible juga kalau melibatkan dua function lah. So, sama je konsep dia. Awak jumpa first function, awak jumpa second function. Dia ada dua function kat situ. Formula dia still the same. Awak still kena letak pi kat depan. Lepas tu yang ni dia kena hati-hati. Function pertama squared tolakkan dengan function kedua squared. Macam saya buat tadi lah. Function first tu squared tolakkan dengan zero squared. Dia bukannya function tolak function. Lepas tu baru awak nak squaredkan the whole thing. Yang tu salah. Itu je dia nak highlight kat sini when it comes to two curve. Okay. Samalah paksi X ke paksi Y. Ni ada dalam nota kan? Benda yang sama. Okay. Kita terus proceed example 22. So, find the area R bounded by the curve Y equal to set of X minus 2 from 0 up to 2. Okay. Revolve completely. Okay. Kalau dia guna perkataan revolve completely, dia nak bagi tahu maksudnya dia rotate 360 lah. Dia tak adalah cakap benda tu rotate. Dia terus cakap revolve completely. So maksudnya dia rotate 360 lah tu. About the line Y axis. Dia dah bagi tahu sekarang dia nak rotate kat paksi Y. Calculate the volume of the solid form. Ni ada satu function je. Apa beza? Tak apa, kita teruskan. Okay. So kita kena sketch dulu the graph. So, we have set of X minus 2. Kalau graph set macam naik bukit, apa efek kalau dia ada minus 2 kat dalam tu? Dia ke kanan Dia, 2. dia akan bergerak ke kanan by 2. So, graph awak akan bermula dekat 2 itself lah. Baru dia naik bukit tu. Okay. And then the limit itself is from 0 up to 2. Pada 0 sampai 2. And dia bagi tahu revolve about Y axis. So kita tahu kita nak pusing kat paksi Y. So kalau nak pusing kat paksi Y, limit mesti dalam paksi kat limit Y.
And then function kita pun mesti dalam function sebutan Y. So saya bagi masa 10 susun function tu dalam sebutan Y akan dapat apa? Y equal to set of X minus 2. So kalau saya nak susun X jadi tajuk, dia akan jadi apa? Y square. Y square plus 2. Very good, Y squared plus 2. So kat sini function kita terus siap-siap tulis yang dalam sebutan tu lah so that awak tak confuse. Y squared plus 2. Ini kawasan yang kita nak cari. Okay. So volume would be equal to sama macam tadi, pi, jangan lupa. And then we have to integrate from 0 up to 2. And then our first function is the curve yang kita dah rearrange tadi. So we have y squared plus 2, the whole thing squared. Minus with the second function that we encounter here would be the axis itself, so 0 je. dy. Senang faham tak soalan ni? Tak apalah. Okay. Now, ni sama macam tadi lah sebab we have a quadratic and then the whole thing squared, you have to expand. So, dia akan jadi y to the power of 4 plus 4y plus 4 dy. And then one by one saya pergi laju je lah ya sebab dia senang. Awak boleh integrate. So, we're gonna get y to the power of 5 over 5 plus 4. Oh sorry, kat sini ada square tu tinggal. 4y cube over 3 plus 4y. And then awak bolehlah masukkan limit. So 32 over 5 plus 2 kuasa 3 dan 4. 32 over 3 plus 8. Second limit masuk kosong, habis terus kosong. Tolong kira, ni dapat berapa? 32. 300. Oh lajunya, okey. 300. 367 per 367. 15. Per 15. Ha. Asal saya dapat 376? 76 eh. 76. Apa korang ni? Tengok kalkulator pun dah confused dah. 376 over 15 pi unit cube. Okey. Dah? Sudah. Sudah. Okey. Kita pergi last example for this chapter. Kita bagi soalan senang-senang. Soalan last tiba-tiba jadi panjang. Okay. Find the volume of the solid generated when the area is bounded by y equal to sin x. And then y equal to 1 minus sin x from 0 up to pi. And it's rotate about 360 about the x-axis. Okay. Korang first biasa nampak graf ni, trigo ni dah gelabah kan? Tapi kita tak perlu gelabah sebab benda ni tak keluar dalam PSPM. Awak boleh je buka Desmos lah. Okay. So y equal to sin x, saya rasa semua orang tahu kan graf sin x macam mana. Sepatutnya lah. Alah, tak cantik. Sebentar. Tak cantik juga, tapi tak apalah. Okay, so ini first kita ada y equal to sin x. Alah, saya punya ni macam tak. Boleh lah. So here would be pi, here would be 2 pi. Okay, ini graf pertama y equal to sin x. Okay, graf yang kedua 1 minus sin x. Kalau rasa tak boleh imagine tu, awak buka je lah Desmos. 1 tu maksudnya graf kita akan naik atas satu kan. And then if it's negative, so graf awak akan flip over kat situ. So dia akan jadi
something, dia akan bermula dekat 1. Something like this lah. Saya tak habiskan lah graf tu. Ini akan jadi 1 minus sin x. Buka decimal awak nampak nanti. Obvious kat situ. Okay. So, kawasan yang terperangkap kat sini kena hati-hati. Nampak macam ada dua kawasan yang terperangkap. Tapi sebenarnya yang kita nak cari volume tu satu kawasan je. Okay, kawasan sini. Sebab bila awak baca balik soalan, dia akan cakap it's bounded by sin x dengan 1 minus sin x. Dia tak cakap bounded dengan paksi. So, kawasan yang kat depan tu nampak macam tertutup. Kawasan yang kat sini nampak macam tertutup tapi dia tak terbounded dengan paksi y. So, ini dia tak nak. Kawasan yang bawah ni pun sama. Dia tak cakap bounded by paksi x. So, situ semua kita tak nak ambil. So the only condition that satisfy both function, kawasan yang saya dah highlight colour kuning ni je lah. Itu je kawasan yang terperangkap sebenarnya. Itu yang kena hati-hati. Okay, and then it said rotate about x-axis. So kita nak pusing kat pasi x. Function dalam sebutan x dah senang. Okay kat situ, dua-dua function sebutan x. Problem kita, limit tak tahu. So, kenalah cari limit ni. Macam mana nak cari limit? Macam tadi, equate dua function y equal to y. So, we will have sin x equal to 1 minus sin x. So, to sin x equal to 1, kita akan dapat sin x equal to half. Tolong kira. Sin half dapat berapa? 30. Radian mode. Sebab sekarang kita nak cari volume. 30 would be pi over 6 lah. Okay. So, kat sini akan jadi pi per 6. Kawasan yang belakang ni pula. Macam biasalah ikut quadrant. So, kalau second quadrant awak nak dapat mesti pi tu minuskan dengan pi per 6. So, awak akan dapat 5 pi over 6 lah. Ini chapter 7, trigo, saya melepas. So, awak akan dapatlah bounded kat situ. Sampai sini, okey. Okay. Alright. So, kita terus nak kira. Senang. Easy sangat. Aduh, mencabar betul semua easy peasy ni. Okay. Itu Habib. Miss. Ya. Riak tu Syami. Boleh ulang tak macam dapat 5 pi per 6 tu tadi? Oh, 5 pi per 6. Sebab, ingat tak kalau kita cari trigo time lepas, kita ada 4 quadrant kan, ASTC tu. Okay, yang kita cari pertama ni, dia acute angle. So, dia ada kat first quadrant yang all positive, pi over 6. And then, kita nak cari yang kedua, syarat kita kalau sign positif dia akan ada dekat second quadrant ni yang sign positif. Untuk cari angle kat second quadrant, 180 minus acute kan syarat kita. So kalau 180 tu saya guna pi lah sebab dia radian. So pi minuskan dengan pi over 6 dapatlah 5 pi over 6. Ini maksudnya dia duduk kat second quadrant. Macam tak nampak sikit lah second quadrant tu sebab sekarang kita ada kat dalam paksi. Okey ke? Okey, faham. Thank you, Miss. Okey. So kalau graf tu bersambung lagi, maksudnya kat belakang tu ada kawasan terperangkap nak cari the next tempat tu, maksudnya pi over 6 ni kena tambah lah plus 2 pi. Sama juga 5 pi over 6 plus 2 pi. Nanti awak dapat lah limit-limit yang kat belakang tu. Kalau memerlukan lah, soalan ni tak perlukan. Okey. Macam mana nak tahu dekat kuadran mana satu? Sebab function sign is positive. Ni tadi half. So bila half maksudnya dia take all the positive quadrant. So untuk positive quadrant, second quadrant lah for sign is second. Topik trigo saya mesti lepas. Tapi first pun kan positif juga. Kenapa nak kena ambil yang kedua pula?
Sebab kat sini dia ada dua intersection. Ini first, ini yang kedua. So first kita dah tahu. Maksudnya inilah acute angle dia. Oh, okay, Miss. Thank you. So intersection kedua will be the second quadrant lah sebenarnya. Okay, ada soalan lagi? Tak ada. Diam tanda. Dah tolonglah teruskan. Dia nak ambil kuliah ni cepat. Teruskan. Okay. So, next kita sambung. Saya pergi next slide tak muat dah nak tulis. Nanti awak tengok dulu. Okay. So, volume kita sekarang akan jadi start with, saya patah balik dulu. Limit ingat kat sini. Pi over 6 dengan 5 pi over 6. And then function pertama yang kita jumpa yang atas ni yang saya lukis. Tak tahulah nampak beza ke kat skrin awak. Saya lukis kali hitam. So, sin x. Function kedua yang kita langgar yang saya lukis kali biru ni 1 minus sin x. Okay, so it would be from pi over 6 up to 5 pi over 6. And then the first function tadi sin x. Ingat kena square kan? Oh, saya terlupa. Ada pi kat luar tu sebab kita cari volume. And then minus with the second function 1 minus sin x squared dx. Okay. So after that kita ada pi 5 pi over 6 pi over 6 and then yang ni awak bolehlah kembangkan. So dia akan dapat apa? Sin square x minus with 1 minus 2 sin x plus sin square x dx. Kembangkan tu hati-hati yang ni. Especially yang second function ni lah. Okay. And then try to simplify sin square x minus sin square x dah hilang. Dah boleh potong. Dah senangkan kita kat situ. At least tak payah nak integrate function yang ada kuadratik. So function yang tinggal sekarang would be 2 sin x minus 1. Okay, 2 sin x minus 1 awak boleh integrate directly lah, tak ada masalah kat situ. So integrate 2 takkan ada effect, constant boleh bawa keluar. Integrate sin x will be negative cos. So dia jadi negative 2 cos x minus x. And then our limit is from pi over 6 up to 5 pi over 6. Okay. After that, Allah tak muat dah. Awak masukkan limit satu-satu. Careful masuk limit tu. Lagi sekali saya ulang, tunjuk je masuk satu-satu. Dia tak ada effect apa-apa pun kat situ. And then straight away tekan je lah calculator. Make sure calculator awak dalam mode radian. So kat sini kena hati-hati tu, simplify pun hati-hati sebab awak akan dapat jawapan tu dalam bentuk set. So final answer, mana saya nak tulis? Pi dalam kurungan. Pi ni yang pi depan tu lah. 2 set 3 minus 2 pi over 3 unit cube. Nak dapat yang belakang ni awak tekan calculator je. Awak tekan je calculator banyak-banyak tu awak terus dah dapat. Yang cos ni je lah sebenarnya. Cos function ni awak kena tekan calculator. Pi tu awak tekan calculator dalam sebutan pi je. Dia tak ada effect apa-apa. Okay. Settle. So, habislah kita topik 1.
So tutorial dah boleh lah buat sampai habis. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau Ya, tak ada, Ada. kita boleh habiskan kuliah kita hari ni kat sini. Saya jumpa awak lagi kuliah minggu depan. Thank you. Thank you, Miss. 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 Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Miss. Bye. Muhammad tak ada. Terima kasih, Miss. Sama. Bye. Bye semua. Oh, ini memang gimmick.